Al-Fadhil Ustaz dah ceritakan apa itu vaksin, kelebihannya dan apakah pandangan daripada sudut Islam. Sekarang ini para penonton nak tahu berkaitan dengan apakah dia hukum yang dibicarakan oleh para ulama dan juga fatwa-fatwa yang dibentangkan setelah mana perbincangan bersama dengan pakar-pakar itu telah bersidang. Silakan. Okey. Seperti mana yang saya nak balik sedikit perbincangan kita sebelum ini berkaitan tentang Al-Quran tak sebut pun tentang vaksin. Betul lah? Ya. Dalam hadis Nabi pun Nabi tak bagi tahu tentang vaksin. Sebab ramai ni, sebab saya dah baca dalam Instagram, dalam Facebook tulisan-tulisan anti vaksin ni. Ayat-ayat orang anti vaksin. Ada yang mengatakan ini vaksin ada sumber haram. Ini dalam vaksin ada sumber yang tak jelas. Ini dalam vaksin ada benda yang boleh mendatangkan mudarat. Tuan-tuan perempuan, percayalah. Saya antara orang yang terlibat dengan pembuatan kajian. Saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Salah satu daripada universiti penyelidikan dalam negara ini. 5 universiti penyelidikan. Antaranya UKM, UKM, USM, UTM, UPM. Saya terlibat dengan kajian tentang perubatan ini banyak. Saya terlibat dengan kajian pertukaran jantina. Saya terlibat kajian dengan pembuatan vaksin. Ini antara kajian-kajian yang kita buat. Kita buat kajian tentang tentang madu lebah. Ya, jadi semua bila saya buat kajian dengan pakar-pakar perubatan ini tuan-tuan dan puan, pakar perubatan ini sangat-sangat detail. Mereka akan pastikan angka itu jelas. Hasil dapatan itu jelas. Dekat mana rujukan. Dia orang ni sangat detail. Dia orang ada adab dia. Dia ada prosedur dia untuk tentukan sesuatu prosedur. Bukan mudah doktor-doktor perubatan ni. Tambah-tambah kawan-kawan kita di KKM. Mereka ini terlibat dengan perubatan. Dia orang nak tentukan sesuatu hukum tu. Jadi bila orang duk kata bahawa vaksin ini ada sumber haram, tolong jangan sampaikan benda yang kamu ambil daripada Facebook. Dalam TikTok pun kamu ambil. TikTok boleh. Jadikan bahan bukti. Tak boleh. Dia kena rujukan daripada jurnal-jurnal. Kena rujukan daripada buku-buku yang diiktiraf. Dia tak boleh pakai buku-buku yang diterbit sendiri ni. Macam Da'i ada penerbit sendiri. Da'i buat buku, Da'i terbit sendiri. Tak boleh. Dia mesti buku yang dinilai. Macam buku saya tentang biotek. Hukum hakam biotek. Makanan ubah suai genetik. Dinilai oleh pakar. Seorang profesor, 2 orang profesor dalam bidang bioteknologi tu. Dia akan nilai, dia akan baiki. Jadi maknanya bukan benda mudah nak tentukan suatu hukum. Jadi itu sebabnya mufti-mufti mereka akan mengambil pandangan daripada pakar-pakar sains, pakar-pakar perubatan sebelum menentu dan mengeluarkan suatu hukum. Sehinggalah baru-baru ni mufti-mufti seluruh Malaysia telah bersepakat secara umum hukum pengambilan vaksin adalah harus. Ini di Malaysia. Dan kemungkinan akan menjadi wajib kepada golongan-golongan tertentu yang akan ditentukan oleh pihak kerajaan. Boleh jadi wajib? Boleh jadi wajib. Kalau katakan doktor yang kata da'i kena ambil. Sebab da'i possibility untuk merebaknya penyakit dalam badan tu lebih bahaya. Cukup tinggi. Maka wajib ambil. Dia akan balik kepada pakar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Balik kepada pakar. Pakar ni doktor perubatan. Itu keyword dia. Jadi untuk wajib ini para ulama kata balik kepada pakar. Macam makan ubat jantung. Orang duk kata, saya was-was tentang vaksin. Ubat jantung, kamu tahu tak apa benda? Saya tak nak cerita kat sini lah. Ceritanya doktor lah. Betul. Ubat jantung, ubat darah tinggi, apa semua. Kamu tahu tak ingredient dalam ubat-ubat tu? Tak tahu juga. Nah, dia kata, saya was-was. Kalau was-was, semua ubat tak boleh makan. Tapi hari ini, penuh je kat hospital orang ambil ubat. Jadi jangan kita ambil satu benda, kita tak nak, yang lain kita ambil. Padahal benda sama je. Lebih-lebih lagi, pakar-pakar pharmaceutical. Antaranya Profesor Syed Azhar daripada USM. Saya punya guru. Ya, dan ramai lagi doktor-doktor yang lain menjadi guru saya. Mereka mengatakan apa? Ustaz, percayalah, dalam vaksin COVID-19 ini, insya-Allah kami dah yakin bahawa pertama tidak ada sumber daripada khinzir. Bila sebut khinzir, orang kata, alamak, tak berapa nak babi, dia kata. Tak berapa nak babi. Sama je lah. Bidang saya memang itu bidang saya. Saya mengkaji DNA babi. DNA khinzir. Dalam makanan, dalam produk dan semua benda lah. Dalam halal ni. Jadi maknanya, saya memang kaji benda tu je. Ubat yang ada khinzir. Kosmetik yang ada khinzir. Kita kaji. Tapi dalam bab
vaksin COVID-19 ni, doktor-doktor bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia mengatakan tidak ada daripada tak ada sumber daripada khinzir, tak ada sumber daripada haiwan, tak ada sumber daripada lemak lembu ke apa semua, tidak ada. Tidak ada daripada bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat. Cuma macam saya katakan di awal tadi, pengambilan vaksin ini dia akan menyebabkan sikit kesan, tetapi kesan itu tidak membahayakan. Sebagai contoh, ada orang dia ambil, dia pengsan. Itu proses biasa. Bukan semua orang dia bertahan. Jadi itu kesan-kesan sampingan yang sedikit tetapi tidak bahaya. Jadi oleh sebab itu, ulama-ulama mengeluarkan fatwa, hukumnya harus dan boleh menjadi wajib. Itu satu. Itu di Malaysia. Antara mufti-mufti yang bersetuju, mufti negeri Perak, mufti Terengganu, mufti wilayah Persekutuan, mufti Perlis dan mufti Kelantan. Begitu juga dengan mufti sahabat di Singapura, Dr. Fatris. Masa suatu ketika dia mengeluarkan fatwa, dan fatwa yang terbaru pun sama juga, mengatakan vaksin yang ada ini insya-Allah tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak ada sumber-sumber yang najis, maka hukumnya adalah harus. Kalau orang kata saya tak ambil mufti-mufti Malaysia ni, saya ambil luar negara, saya nak bagi tahu, Dr. Yusuf Al-Qardawi kata harus. Dr. Syekh Ali Jumaah daripada Mesir harus. Kalau di Arab Saudi lagi dia kata wajib. Itu sebabnya nak pergi Mekah, nak pergi umrah ke haji, wajib ambil vaksin. Kena ada buku vaksin. Tak ada buku vaksin, tak dapat visa. Nampak tak? Vaksin, semua vaksin tu dia di sana diwajibkan. Sebab apa? Takut kita membawa wabak daripada luar negara. Sebab ada setengah-setengah negara itu dia bawa wabak ke apa benda kita tak tahu, bawa balik ke Malaysia, memberi impak yang sangat bahaya kepada kita. Jadi itu sebab mufti-mufti dia telah bersetuju mengatakan bahawa ad-darar yuzal. Kemudaratan itu perlu ditinggalkan, dihindarkan dengan mencari jalan penyelesaian, antaranya vaksin, insya-Allah.